morning. Okay, kita teruskan kelas kita Kita start Okay. Okay, kita start kelas kita hari ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita teruskan kelas kita dengan sudut dan tangent bagi bulatan. Okay, hari ni saya nak habiskan bab 6. Hari ni kita habiskan bab 6. So next week kita boleh masuk bab baru. Okay. So hari ni kita nak tengok penyelesaian masalah sebenarnya. Okey, dalam penyelesaian masalah ni dia sebenarnya ada dalam 6.3 dan 6.4. 6.3 tangent kepada bulatan. Okey, 6.3.3 penyelesaian masalah melibatkan tangent kepada bulatan, maksudnya yang melibatkan tangent sahaja. Untuk 6.4 sudut dan tangent bagi bulatan. Okey, 6.4.1 kita nak menyelesaikan masalah melibatkan sudut dan tangent bagi bulatan. So, untuk 6.4 ditambah sudut. Okey, so maksudnya sekarang kita kena kaitkan apa yang kita dah belajar berkaitan dengan sudut dan juga tangent. Okey, saya teruskan sahaja. Okey, kalau kamu nak tengok contoh-contohnya, kamu boleh tengok buku teks muka surat 157. So hari ni saya tak akan bincangkan contoh dari buku teks sebab contoh dari buku teks kamu boleh tengok dan cuba fahami. Saya akan terus bincang uji minda. Okey, kita tengok uji minda. Okey, sebelum kita tengok uji minda, kita tengok apa yang perlu kamu tahu tentang tangent lagi. Okey, untuk tangent kita ada tangent sepunya. Kamu tahu sebelum ini kalau tangent sebelum ni kalau kita tahu kalau tangent kalau tangent dia adalah satu garis yang bertemu pada bulatan pada satu titik sahaja. So itu adalah tangent. Bulatan, ada bulatan kemudian ada satu garisan dan garisan ini menyentuh bulatan tersebut hanya pada satu titik sahaja. Itu dinamakan tangent. Okay, so ini contoh tangent. So ada bulatan kemudian ada garisan. Okey, garisan ni menyentuh bulatan pada satu titik. Katakan tiba-tiba ada bulatan, ada garisan. So garisan ini bukan tangent kerana garisan ini bertemu dengan bulatan pada dua titik. So ini bukan tangent. Okey, ini tangent. Ini kalau satu tangent. Sekarang hari ini tangent sepunya. Bila sepunya maksudnya dia dimiliki oleh dua bulatan yang sama. Okey, maksud tangent sepunya ialah tangent sepunya kepada dua bulatan ialah satu garis lurus yang merupakan tangent kepada kedua-dua bulatan tersebut. Maksudnya ada satu bulatan, kemudian ada dua bulatan, kemudian ada satu tangent. So tangent itu dia kena pada dua-dua bulatan. So tangent itu dikatakan tangent sepunya. Kita tengok contoh dia. Dia ada contoh-contohnya. Okey, contoh yang pertama. Okay, tengok kat sini. Kita ada bulatan yang pertama, bulatan yang kedua. Dalam bulatan yang pertama, dia ada satu tangent. Dan tangent ini, dia menyentuh pada bulatan yang pertama, dia menyentuh bulatan yang kedua. Dia adalah tangent juga bagi bulatan yang kedua. So, tangent ini yang saya gariskan warna merah ni, ini dinamakan tangent sepunya. Kita tengok garis yang kedua ni. Garis kedua yang saya buat warna merah ni, dia menyentuh bulatan yang kedua pada satu titik. So dia adalah tangent kepada bulatan yang kedua. Dan garis yang sama juga bila dipanjangkan dia akan sentuh bulatan yang kedua pada satu titik. So dia adalah tangent kepada bulatan yang pertama ni. So garis ini dinamakan tangent sepunya bagi kedua-dua bulatan. Okey, tengok garis ke atas ni.
Garis kat atas ni adalah tangent. Dia adalah tangent bagi bulatan yang pertama. Dia juga adalah tangent bagi bulatan yang kedua. So ini adalah tangent sepunya. Okey. Dia boleh jadi juga kalau bulatan tu tak sama besar. Lepas tu dia menyentuh kedua-duanya. So ini juga adalah contoh-contoh tangent sepunya. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kalau macam ni pun. Ini juga dinamakan sebagai tangent sepunya. Nampak tak bulatan-bulatan ini, dua bulatan ini bercantum pada satu titik. Dan di tengah-tengahnya ada satu garisan tangent. So garisan tangent ini merupakan tangent bagi bulatan yang pertama. Garisan ini juga merupakan tangent bagi bulatan yang kedua. Maka garisan di tengah ini adalah tangent sepunya bagi kedua-dua bulatan. Okey, kita tengok rajah seterusnya pun sama. Kalau tadi bulatan dia sama besar, ni bulatan dia kecil, satunya lebih kecil. So ini masih lagi dinamakan tangent sepunya. Kita tengok disentuh, ini pun disentuh. Okey, seterusnya contoh tangent sepunya. Kita ada dua bulatan yang bersilang. Tiba-tiba ada satu tangent. Okey, ini juga dinamakan sebagai tangent sepunya. Sebab contoh, kita tengok tangent yang bawah ni. Tangent ini merupakan tangent kepada bulatan yang pertama. Dia juga merupakan tangent kepada bulatan yang kedua. So ini adalah tangent sepunya. Sama juga kalau saiznya lebih kecil pun dia akan tetap menjadi tangent sepunya. Seterusnya, okey, kalau dia bercantum macam ni. Tangent ini, garis tangent ni, dia menyentuh bulatan yang besar pada satu titik dan dia juga menyentuh bulatan yang kecil pada titik yang sama. So, tangent ini juga merupakan tangent sepunya bagi bulatan ini. So, itu adalah tangent sepunya. So, kamu kena tahu tangent sepunya. Maksudnya, dia ada juga tangent yang kena pada kedua-dua bulatan atau lebih bulatan. Contoh kalau ada lagi satu bulatan. Kalau ada lagi satu bulatan kat sini. Dia kena juga pada garis tangent ni. Itu juga dinamakan tangent sepunya. Okey, so kita terus kepada uji minda. Okey, uji minda 6.3 kata nombor 1. Okay, yang ni kamu kena cepat berfikir sebab kita nak buat soalan penyelesaian masalah. Dia kata rajah di sebelah menunjukkan keratan rentas dari pandangan atas sebuah tong berpusat di O. Okay, dia kata yang bulat ni adalah sebuah tong yang dilihat dari atas. Kamu ada satu tong, kamu tengok dari atas, nampak bentuk bulat ni. Dan berpusat di O. Dinding lurus KLM menyentuh tong bulat itu di titik L. Okay, KLM ini adalah satu dinding dan dinding ini menyentuh bulatan tersebut pada titik L. Diberi bahawa sudut KLN ialah 75 darjah dan LNP sudut ni 65 darjah. Hitung nilai X. Okey, sekarang kita tengok kepada soalan. Okey, dalam soalan ini dia kata KLM adalah tangent. Ini adalah tangent. Ini adalah bulatan. So, kamu tengok dalam bulatan ini dibuatkan segitiga. O ke L adalah jari. Ini adalah jari. Nampak tak? Sebab dia dari pusat sehingga lilitan. So ini adalah jari. Diberi sudut KLN. Okay, sudut KLN, sudut ni 75 darjah. Sudut N 65 darjah. Dia minta kamu cari sudut X. Okay, sekarang disebabkan OL ialah
jejari. OL ni sebenarnya adalah jejari. Ini jejari. So jejari kita dah belajar di awal bab. Jejari dan tangent pada pertemuannya adalah titik ketangenan. So sudutnya akan menjadi 90 darjah. Automatik dia akan jadi 90 darjah. Kalau dia kata yang ini 75, maka nilai sudut yang kecil ini adalah sudut yang kecil ni adalah 15 darjah. Kenapa 15 darjah? Sebab ini akan jadi 90 darjah. Yang ni 90 darjah tolak 75 darjah akan dapat 15 darjah. Dia akan jadi 90 darjah tolak 75 darjah. Dia akan jadi 15 darjah. So kat sini 15 darjah. Kemudian kat sini dapat 15 darjah. Okay, kita nak cari X. Sekarang kita kena cari berapa sudut pada O. Untuk cari sudut pada O, kita kena cari sudut lengkok minor dulu, lengkok yang ini. So sudut pada lengkok ini adalah 65 disebabkan dia sudut pada pusat, dia 65 darab dengan 2, jadi 130 darjah. So kat sini jadi 130 darjah. Bila sini dapat 130 darjah, kita akan dapat sudut pada O, lengkok meja O. Saya buat warna biru. Okey, kita dapat sudut kat sini. So sudut pada O adalah 360 darjah tolak dengan 130 darjah. Kamu akan dapat 230 darjah. So yang ini kamu dapat 230 darjah. Okay, sekarang dia minta kita cari X. Untuk cari X, untuk kita cari X, saya keluarkan segitiga ni. Ini adalah O, ini 60, ini N, ini L, ini P. Okay, ini dia bagi tadi kita dah dapat 15 darjah. Ini dia bagi 65 darjah. Ini diberi, setelah kita cari kita dapat 230 darjah. Ini adalah X. Sekarang kalau kamu tengok bentuk segitiga ni, segi empat ni, ini adalah sisi empat. 1, 2, 3, 4. Dia bukan segitiga tetapi ini adalah sisi empat. Bila sisi empat, sudutnya adalah 360 darjah. 15 tambah 65 tambah X tambah 230, nilainya mesti jadi 360 darjah. So, saya tulis kat sini 15 darjah tambah 65 darjah tambah X tambah 230 darjah mesti jadi 360 darjah. Sebab dia adalah sisi 4. So nak cari X, kamu tolak aja semua. 360 darjah tolak 230 tolak 15 tolak 65. So kita dapat 50 darjah. Okey. So nanti kamu boleh tengok balik. Okay, saya pergi ke soalan 3. Okay, kat sini saya nak tunjukkan pada kamu bahawa
Okey, kita baca dulu soalan. Raja menunjukkan sebahagian daripada sistem gear pada suatu mesin. Rantai lurus AE dan BC bertemu pada kedua-dua gear pada titik ABC dan E. Gear-gear itu berbentuk bulat dengan pusat O dan D masing-masing. Diberi bahawa OA 6 cm, DC 4 cm dan sudut CDE 130 darjah. So dia nak kamu hitung nilai X. Okey, kat sini saya akan tunjuk soalan A sahaja. Okey, kita tengok soalan A sahaja. Okey, untuk soalan A, dia tanya kamu hitung nilai X. Okey, macam mana nak dapat nilai X? Nilai X ini, okey, sekarang AE dan BC ialah tangent dan BC dia ialah apa yang kita belajar tadi? Tangent sepunya. Dia adalah tangent sepunya. Disebabkan dia tangent sepunya, maka nilai X adalah sama dengan nilai D ini. So X ialah 130 darjah juga. X ialah 130 darjah. Okey. Yang ini nombor 3 kita buat A sahaja. B tak payah buatlah kot, nanti kamu pening. Okey, so kita tumpukan yang mana kamu boleh jawab sahaja. Okey. Kita teruskan dengan soalan 6.4 A nombor 1. Okey, di sini soalannya dikata raja menunjukkan dua bulatan dengan pusat C dan D. Pusat C dan pusat D. Diberi jejari kedua-dua bulatan tersebut ialah 6 cm dan 3 cm masing-masing. PQRS ialah tangent sepunya kepada kedua-dua bulatan. Hitung panjang QR dalam sentimeter. Nyatakan jawapan betul kepada 3 angka bererti. Okey, kita tengok dulu apa maklumatnya. Okay, maklumat yang diberi dia kata jejari 6 cm dan 3 cm. Bermaksud jejari untuk bulatan C ini pusat, ini jejari dia. Okay. So jejari ni 6 cm. Untuk jejari D, ini jejari, so 3 cm. Kalau kita sambung C kepada D, C pergi ke sampai sini 6. D pergi sampai bulatan ni 3. So dia tanya kamu berapakah panjang QR. Kat sini berapa panjang QR. So untuk soalan ini kita ada bentuk trapezium. So kita tengok kat sini CQRD kalau kita keluarkan dia adalah bentuk trapezium. Ini C, D, R, Q. Okay. CD panjang dia 9. Kenapa 9? Sebab 6 tambah dengan 3. So kat sini jadi 9. CQ sebab dia jejari 6. DR panjang dia 3. So dia nak kamu cari panjang QR. Panjang QR sebenarnya kamu boleh cari menggunakan segitiga bersudut tegak. Okey, ini
kita wujudkan satu segitiga bersudut tegak. So nanti QR panjang dia akan sama dengan panjang DO. Saya letak kat sini O. QR panjangnya akan sama dengan DO. So sekarang nak cari dulu panjang kat sini. Okay, nak cari panjang OD ataupun DO. Kita gunakan segitiga bersudut tegak. Kita gunakan segitiga bersudut tegak DOC. Ini akan jadi sudut tegak. Ini panjang dia 9. Okay, ini CO. Okay, CO ni dia akan jadi 3 cm sebab yang ni kita potong. Ini asal dia 6. Kalau kita potong sini 3, atas ni akan jadi 3. So sini 3. Sekarang kamu kena cari dulu nilai sudut di sini. Cari dulu sudut, okey, ataupun tak payah cari sudut. Kita boleh guna teorem Pythagoras. Gunakan teorem Pythagoras. Okey. Sekarang 9 adalah hipotenus. Kita nak cari OD. So OD adalah punca kuasa 2. 9 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. So 81 tolak 9 akan dapat 72. 81 tolak 9, 72. Punca kuasa 2, 72 akan dapat 8,4 9 cm. Okay, sorry, 8,458. Sebab dia nak 3. Okay, 8,49. So nak cari untuk soalan A, kamu gunakan teorem Pythagoras. Kamu akan dapat panjang QR. Kita daftar kat sini. QR sama dengan DO. Ini. So kita dapat jawapan dia. Okey. Kemudian dia kata soalan B, dia nak kita cari luas. Okey, bila dia nak cari luas, saya buat kat atas ni. Luas trapezium. Okey, luas trapezium. Kita boleh tengok balik pada rajah yang kita lukis awal-awal. Okey, tengok balik pada rajah yang kita lukis tadi ni. Okay. Dari rajah itu dituliskan, kita dah tahu CQ 3 cm, CQ 3 cm, DR CQ 6, DR 3. So kita dah dapat kat sini tadi 8,49 cm. Nak cari luas trapezium, formulanya 1/2 darab dengan hasil tambah 6 tambah 3 kat sini. 6 tambah dengan 3 darab dengan 8,49. So kamu guna kalkulator kamu akan dapat 38,205 cm kuasa 2. Tapi soalan dia nak 4 angka berarti dia akan jadi
38.21 cm. So ini jawapannya. Okey. Sebenarnya itu saja. Saya kena tunjuk juga pada kamu penyelesaian masalah. Siapa yang rasa okey, kamu boleh tengok balik. Yang rasa macam goyang-goyang tu, okey, kena study balik daripada awal. Okey, so ini adalah penyelesaian masalah menunjukkan telah habislah bab 6 kita. So, kita buat summary yang kita dah belajar dalam bab 6. Okey, dalam bab 6 apa yang kamu dah belajar? Kamu dah belajar ciri-ciri sudut dalam bulatan. Ciri yang pertama, kalau dia berkongsi lengkok yang sama, kalau sudut tersebut berkongsi lengkok yang sama dan kedua-duanya pada lilitan, maka nilai sudutnya adalah sama. Keadaan yang kedua, kalau kedua-dua sudut berada pada lilitan dan panjang lengkoknya adalah sama panjang, maka nilai sudut tersebut adalah sama. Yang ketiga, jika sudut berada pada pusat, kedua-duanya berada pada pusat dan panjang lengkoknya sama, maka nilai sudut adalah sama. Yang keempat, ciri yang keempat, jika sudut pada pusat dan sudut pada lilitan dicangkum oleh lengkok yang sama, maka nilai sudut pada pusat lebih besar daripada sudut pada lilitan. So pada bulatan akan besar 2 kali ganda. Dan seterusnya, jika kita ada diameter, kemudian kita ada sudut pada pusat, sudut pada lilitan yang lebih dari diameter tersebut, maka sudut itu akan menjadi 90 darjah. Okey, seterusnya kita dah belajar sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran adalah satu sisi 4 yang berada di dalam lilitan dan keempat-empat bucu berada pada lilitan. Bila ada sisi 4 kitaran, nilai dua sudut yang bertentangan apabila hasil tambahnya adalah 180. A tambah B akan jadi 180. D tambah dengan C akan jadi 180. Okey, last sekali kita belajar tangent kepada bulatan. Dalam tangent kepada bulatan yang kita belajar awal-awal, sudut di antara jejari dan tangent automatik dia akan jadi 90 darjah. Seterusnya yang kita belajar semalam, dalam satu bulatan ada dua tangent dan kedua-dua tangent itu bertemu pada satu titik, maka sudut jejari dengan tangent 90 darjah. Okey, so jejari dan tangent akan jadi 90 darjah. Sudut pada pusat adalah sama dan sudut pada persilangan tangent itu juga adalah sama. Okey, yang terakhir yang kita belajar adalah sudut selang-seli dalam tangent. So kalau sudut A nilainya akan sama dengan sudut D. Sudut B nilainya akan sama dengan sudut C. Semalam saya dah bagi tahu macam mana nak tahu yang bertentangan. So kamu tengok kalau A sebelahnya, sudut dalam sebelah, so yang bertentangan dengan dia. Okey, itu adalah nilainya sama. Kalau B, dalam dia, yang bertentangan dengan dia, C. So A sama dengan D, B sama dengan C. So yang ini, untuk rajah ini adalah basic dia. Yang ini kamu kena kuasai. Penyelesaian masalah tak apa. Yang penting kamu boleh buat kalau soalan berkaitan dengan ni. Soalan yang basic, yang mudah. Okay, so hari ni homework kamu adalah modul versatile. Kamu buat praktis 6.3i muka surat 53, nombor 1 dan nombor 3. Okay, nombor 3 ni kalau kamu rasa susah, kamu buat soalan A aja.
Soalan B tak payah buat. Praktik 6.4A muka surat 56 buat nombor 3 sahaja. Dan kamu buat soalan objektif. Ni wajib buat. Okey cikgu, tak ada masalah, boleh sebab buat. boleh buat tapi tak ada hantar. Hantarlah pada Mhm. saya nak tengok. Fatin seorang saja yang selalu hantar. Ya ada buat ego So tapi objektif hantar tak kat Cikgu Adila? tak. Saya ada buat tapi saya tak hantar. Hantarlah kat Cikgu Adila. Kalau tak nak hantar Cikgu Adila, bagi saya. Saya semak. Okey cikgu, selepas ni saya buat dan hantar cikgu. Buatlah. Okey, ini saja. Kalau ada yang tak faham, yang penting kamu buat objektif ni Yang ini yang paling penting buat. Okey Sebab cikgu. ini basic. Yang ini dua ni penyelesaian masalah kita buat. Yang penting buat objektif. So, ada soalan lagi nak tanya? Tak ada cikgu, semua okey. Semua okey. So, kita akhiri kelas kita. Thank you for today. Kita sambung next week. Okay. Okey cikgu, terima kasih. Jumpa minggu depan. Terima kasih ya cikgu. Terima kasih. Sama-sama.